Hari itu heboh dalam Parlimen. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM Yang Berhormat Datuk Zahidi bin Zainul Abidin cakap Kementerian Komunikasi terpaksa bersetuju untuk berikan spektrum 5G kepada syarikat Digital Nasional Berhad ataupun DNB. Jadi ini satu benda yang cukup ajaib dan kita terima kan. Kita terima kan. Jadi kita terpaksa bersetuju. Terima kasih. Jadi bila ditanya kenapa DNB ni diberikan tugas untuk buat 5G, Datuk Zahidi bagi tahu, dia kata alasannya adalah sebab DNB kata telco buat 4G tak siap lagi. Jadi dia nak buat 5G. Maka KKMM pun terimalah alasan tersebut sebab DNB nak kontrol 5G. Dia bagi alasan 4G belum siap yang telco buat. Jadi 5G dia nak buat. Jadi maknanya okey, kita terima alasan tersebut sebab dia nak kontrol 5G. Terima kasih Tuan Menteri. Terima kasih Ahmad. Baik. Lepas tu Tengku Zafrul, Menteri Kewangan pula dia jawab, dia kata konsep single 5G network ataupun single wholesale network yang kita dengar perkataan SWN ni, dia kata dah dibincangkan di antara pihak Kementerian Kewangan dan juga Kementerian Komunikasi dalam Kabinet sejak tahun 2019 lagi. Jadi saya heran. Satu kementerian cakap, kami tak tahu apa cerita, kami terpaksa bagi. Lepas tu satu kementerian lagi pula cakap, dia kata, weh, bukan hari tu kita dah bincang, kawat pula hang kata hang tak tahu. Lepas tu Datuk Zahidi ni pun dia cakap apa, dia kata, Kementerian Kewangan nak buat kerja telekomunikasi, jadi kita bagilah kat dia buat. Kerja kita telekomunikasi. Tapi Kementerian Kewangan nak buat kerja telekomunikasi, kita bagilah dia buat. Saya memang suka Datuk Zahidi ni sebab cara dia cakap tu memang sempoi. Okey. Saya terpanggil untuk nak buat episod ni sebab ada ramai orang yang tanya saya, dia kata, bang, apa cerita tentang 5G Malaysia sekarang ni? Jadi kau launching 5G ni, kau cancel? Lepas tu kalau cancel macam mana? Kita semua nak pakai balik 4G dengan 2G ke? 3G mereka dah tutup dah hari tu. Jadi takkan sampai kesudah kita nak pakai 4G je kan? Jom, kita bincangkan benda ni. Apa sebenarnya cerita 5G dekat Malaysia ni? Kalau kita tengok balik sejarah umum ni kan, 5G ni dia mula heboh dalam tahun 2019 macam tu. Okey, dalam Disember 2019 macam tu, National 5G Task Force, dia telah mengeluarkan satu laporan tentang pelaksanaan 5G dekat negara kita ni. Dalam task force tu ada ramai lah, ada pihak telco, ada pihak industri, lepas tu ada pihak kementerian juga. Dalam laporan tu dia cerita banyak benda, kepentingan dan kebaikan 5G kepada negara, cara pelaksanaan 5G, cerita pasal spektrum, cerita pasal isu-isu dalam pelaksanaan dan penggunaan 5G, cerita contoh kegunaan 5G, macam-macam dia cerita. Laporan tu memang sangat menarik lah. Jadi kalau anda nak tahu lebih banyak tentang pelaksanaan 5G dekat negara kita ni, anda patut baca dokumen tu. Saya dah letak dia punya link tu dekat dalam video description ni. Dalam tahun 2019 tu juga, dalam bulan April macam tu, ada dibuat satu 5G showcase dekat Putrajaya. Waktu tu lah yang kita tengok Celcom dia demo yang kereta autonomous car tu kan. Autonomous car tu maksudnya kereta tu dia boleh bawa sendiri automatik lah kan. Lepas tu waktu tu pun Huawei ada lah, dia tunjuk Smart 5G Manufacturing Solution. Lepas tu macam-macam lah, ramai lah orang yang buat demo pada waktu tu. Lepas tu pada awal tahun 2020 tu pula, kita dimaklumkan tentang testing 5G yang dibuat di Langkawi. Masa tu ada beberapa telco lah, ramai juga lah telco yang terlibat. Ada TM lah, Digi lah, Maxi lah, Celcom lah, ramai lagi lah. Saya pun ingat jugalah berita yang waktu tu yang dia berkata TM dengan Digi ada berbincang tentang apa ni, kata idea nak buat kongsi radio access network ataupun yang kita panggil RAN ni kan. Masa dekat Langkawi tu. Okey, kalau kita nak cakap pasal radio access sharing ni kan, kalau tadi saya cakap apa TM dengan Digi, sebenarnya Celcom dengan Maxis pun mereka dah berjaya dah buat benda yang dipanggil Multi Operator Core Network ataupun yang kita kata MOCN ataupun mereka sebut MOCN tu kan, pada waktu tu. Jadi masa tu mereka testing ni kata antara kelajuan yang mereka dapat 5G tu dalam 1 gigabit lebih macam tu. Dan waktu tu pun kan saya perasan, saya ingat saya kan, Maxis pun dia dah tunjuklah keupayaan dia untuk nak melaksanakan 5G. Dia tunjuklah penggunaan CPE ataupun yang kita panggil Customer Premise Equipment. CPE ni benda yang ni lah, yang modem tu lah. Dia kata benda tu yang support 5G. Lepas tu dia tunjuklah streaming 4K lah, streaming 8K lah. Lepas tu dia tunjuk juga dia punya test project, contohnya pelaksanaan Smart Agriculture ataupun yang kita panggil pertanian pintar ni, dia buat kat Mardi Agro Park tu semua. Jadi masa tu kan, semua telco-telco besar kita ni kan, dia dah tunjukkan keupayaan 5G mereka.
Dan masa tu saya dah happy dah. Saya kata memang sempoi lah. Ini kalilah 5G confirm jalan punya lah. Pada awal tahun 2020 tu jugalah, SKMM dia mengeluarkan satu laporan tentang spektrum 5G yang akan digunakan dekat Malaysia ni. Jadi masa tu SKMM cakap, dia kata untuk 5G kita akan gunakan 700 MHz, 3.5 GHz, 26 dan 28 GHz untuk 5G tu. Lepas tu pada 15 Mei, tak silap saya 15 Mei 2020 tu, SKMM dia buat satu agihan spektrum 5G kepada beberapa telco. Masa tu dia agihkan spektrum yang 700 MHz tu. Dia bagi kat Celcom Axiata, dia bagi dekat DG, dekat Maxis, dekat TM, betul satu lagi Altel dia bagi. Tapi apa yang menariknya adalah tak lama lepas tu, tak silap saya dalam bulan Jun, 3 Jun macam tu lah tahun 2020 tu, Menteri Komunikasi dan Multimedia waktu tu, Datuk Saifuddin Abdullah waktu tu, dia keluarkan satu kenyataan media. Dia kata pihak kementerian telah memberikan arahan kepada SKMM untuk batalkan pembahagian spektrum yang dibuat sebelum ni. Maksudnya yang 700 MHz yang duk bagi kat TM, Maxis semua tu cancel. Jadi masa tu saya pun fikirlah, saya kata api dah 5G tak jalan pula lah macam ni kan. Lepas tu dalam tahun 2020 tu dah jadi macam-macam lah dengan COVID lah, dengan PKP apa semua. Diam terus cerita pasal 5G ni. Pada awal tahun ni, tahun 2021, kerajaan kita memperkenalkan Malaysia Digital Economy Blueprint yang dipanggil My Digital tu. Jadi antara benda yang penting dalam My Digital tu adalah dia kata nak membangunkan ekonomi digital negara ni. Lepas tu dia kata teknologi 5G tu dikenal pasti sebagai infrastruktur kritikal untuk ekonomi digital tu. Dan tak lama lepas tu kita dimaklumkan tentang kewujudan satu syarikat yang bernama Digital National Berhad ataupun DNB. Itu yang saya sebut DNB tu kan. Apa tujuan DNB ni? DNB ni adalah satu government SPV. SPV tu benda apa? Special Purpose Vehicle. Jadi DNB ni dia adalah satu Special Purpose Vehicle di bawah Kementerian Kewangan ataupun yang kita duk sebut MOF tu. Tugas DNB ni adalah untuk nak buat pelaksanaan 5G dekat negara kita ni. Jadi ada orang tanya, dia kata DNB ni siapa? Jadi masa tu dalam Parlimen, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia yang Datuk Zahidi tu, dia cakap, dia kata ada orang-orang MCMC dan kementerian dalam DNB tu. Dia kata dalam lembaga pengarah dia memang ada. DNB ini ditubuhkan oleh Kementerian Kewangan sebagai SPV untuk menjalankan projek 5G. Dia ambil alih kuasa SKM dalam proses menubuhkan untuk membuat 5G ini. Jadi di antara dua, satu lembaga pengarahnya adalah kebanyakannya anggota daripada Kementerian Kewangan. Jadi saya pun carilah. Ni saya tunjuk dekat anda. Anda boleh tengok dekat sendiri. Pengerusi DNB, Datuk Asri Hamidun. Beliau adalah Ketua Setiausaha Perbendaharaan Kementerian Kewangan. Lepas tu antara ahli-ahli lembaga pengarah DNB ni, Datuk Seri Dr. Yusof Ismail, Ketua Pengarah Mampu. Mampu tu adalah Unit Pemodenan, Takbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia. Mampu tu sebenarnya dia dalam bahasa Inggeris Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit. Tu yang mampu tu. Kalau orang kementerian akan kenal mampu ni. Ahli lembaga lain dalam tu, Datuk Muhammad Syahril Tamizi, bekas pengerusi Suruhanjaya Komunikasi. SKMM lah. Lepas tu CEO DNB kita tahulah dia adalah Agustus Ralph Marshall. Jadi betul lah kata Datuk Zahidi, dia kata top management memang orang kementerian. Lepas tu dan bekas orang kementerian lah kan. Okey, jadi sekarang ni kita dah kenal sedikit sebanyak tentang DNB ni. Tak berapa lama lepas tu, pihak DNB pun mengeluarkanlah pelan pelaksanaan 5G mereka. Mai saya cerita apa yang DNB nak buat. DNB dia kata pada tahun 2021 ni akan ada 10% liputan 5G di kawasan berpenduduk di Putrajaya, Cyberjaya, Kuala Lumpur. Jadi 10% liputan ni dia melibatkan 500 site. Itu yang saya tunjuk dekat anda yang gambar tiang-tiang lampu yang ada antena 5G semua tu. Lepas tu dia kata pelancaran 5G ni akan dibuat pada 14 Disember 2021. Pelan seterusnya pula dia kata nak naikkan coverage 5G kepada 40% kawasan berpenduduk.
Ini ni kan dia melibatkan negeri-negeri macam Pulau Pinang lah, Johor lah, Sabah, Sarawak, Selangor, Negeri Sembilan, semua tu lah. Ini berdasarkan apa yang saya baca lah kan. Mungkin waktu tu ada lebih lagi kan. Okay, pada waktu tu dia kata jumlah site 5G ni akan naik dalam 4,000 site macam tu. Apa yang saya cakap tadi tu, itu semua dalam fasa yang pertama. Fasa yang kedua pula, di antara tahun 2023 dan 2024 ni mereka nak buat ni kan. Dia kata dia nak tingkatkan coverage 5G tu sehingga 80% melibatkan bandar-bandar besar. Macam Pahang lah, Kedah lah, Melaka, semua tu lah. Pada waktu tu dia kata jumlah site 5G ni akan ada dalam 7,000 macam tu. Fasa yang terakhir, fasa nombor 3 tu, mereka nak usahakan untuk pastikan 90% coverage 5G menjelang hujung tahun 2027. Waktu ni dia kata dah ada lebih kurang dalam 10,000 site 5G. Okay, saya cerita dekat anda kan. Sekarang ni sebenarnya saya dah happy sangat dah pasal 5G ni. Lepas tu saya dah buat testing 5G pun banyak dah nak tengok betul ke 5G boleh pakai kan. Kalau anda ingat balik, saya ada buat 2 video untuk nak tunjukkan dekat anda tentang 5G tu. Lepas tu, okay, kalau saya boleh cerita dekat anda kan, masa saya tengah buat video sekarang ni, saya baru je pergi dekat dia punya Network Operation Center ataupun yang kita panggil NOC ni, yang DNB punya NOC ni, untuk nak tengok infra 5G lepas tu pergi buat pula testing 5G untuk nak tunjuk dekat anda. Okey, dalam video yang lepas saya cerita pada 6 Disember kan, pihak DNB dia buat satu press conference untuk nak tunjukkan ketersediaan mereka tu untuk nak berikan infra 5G. Dan pada waktu tu mereka juga maklumkanlah, dia kata pelancaran 5G dekat negara ni akan dibuat pada 15 Disember 21. Okey, lepas tu kan apa yang berlakunya adalah depa percepatkan pula lagi, dia kata bukan 15, 14 pula. 14 Disember 2021 itulah tarikh pelancaran 5G. Ni tengah duk syok tunggu nak launching apa kan. Tiba-tiba pada 7 Disember 2021, esok tu, lepas hari mereka buat press conference kan, saya baca berita dia kata Kabinet akan buat keputusan muktamad mengenai model borong tunggal ataupun single wholesale network bagi rangkaian 5G pada Januari 2022 selepas menerima maklum balas daripada syarikat telekomunikasi dan industri. Menteri Komunikasi dan Multimedia lah KKMN kan, Tan Sri Anwar Musa tu dia kata perbincangan sama ada nak guna 5G melalui sistem rangkaian borong tunggal ataupun yang kita kata SWN ataupun dengan kata lain DNB itulah, ataupun nak pakai sistem lain semua ni, mereka akan tentukan melalui kabinet ni pada tahun depan tu, yang kata Januari 2021 tu. Jadi lepas dengar berita tu saya pun rasa macam daripada 2019 sampai 2021 berapa kali nak tukar plan 5G ni. Dia start dengan demo 5G masa 2019. Lepas tu demo dekat Langkawi. Lepas tu pergi bagi spektrum dekat telco. Lepas tu cancel, tarik balik spektrum tu. Kemudian wujudkan DNB. Lepas tu suruh DNB deploy 5G punya site. Sekarang dah ada dekat 500 site lebih dah. Mereka dah kata nak launching berapa hari lagi dah. Lepas tu cakap, kita relax dulu, kita tunggu tahun depan, kita tengok nak buat macam mana. Kenapa buat macam ni? Sebagai orang awam biasa, bila kita duk nampak benda macam ni berlaku kan, dia buat kita fikir tau, 5G ni mereka duk buat untuk siapa sebenarnya? Okay, bila kita orang biasa ni duk dengar berita macam ni, duk baca berita macam ni, duk tengok berita macam ni, berita-berita ni pula bukan fake news duk sebab ke WhatsApp apa semua, memang berita sahih. Daripada menganugerahkan jalur spektrum 5G kepada pemegang lesen individu, laporan akhir SKMM menyokong pemberian jalur lebar ini kepada konsortium tunggal yang dibentuk di kalangan pemegang lesen. Walau bagaimanapun disebabkan perbezaan kepentingan di antara kalangan operator rangkaian mudah alih, usaha untuk berkongsi rangkaian menjimatkan kos dan melancarkan 5G tidak berlaku seperti yang diharapkan. Memandangkan pentingnya konektiviti dan ekonomi digital buat negara, kerajaan telah mengambil tindakan tegas pada bulan Februari tahun ini dengan mengumumkan rangka tindakan ekonomi digital Malaysia atau MyDigital. Salah satu tindakan utama yang diambil oleh MyDigital adalah penubuhan sebuah syarikat tujuan khas atau SPV yang dinamakan DNB melaksanakan 5G dengan lebih pantas dan inklusif untuk seluruh keluarga Malaysia. Dia buat macam mana nak kata, bila saya duk tengok berita tu kan, anda tahu tak saya rasa apa? Saya rasa macam mereka duk bergaduh isu 5G ni sebab isu duit. Bukan nak kata 5G ni buat orang pening kepala ke apa, gaduh-gaduh nampak lebih kurang macam isu duit. Minta maaf lah kalau saya kata macam ni kan. Okey, mari saya cuba nak pemudahkan isu ni, nak bagi kita semua senang faham. Ini berdasarkan pemahaman saya dan apa yang saya nampak lah kan. Mungkin saya salah, tolong perbetulkan lah kan. Saya perasan ada beberapa pihak ni, mereka duk balon Kementerian Kewangan. Sekali dengan DNB, sekali dia balon
Sebab mereka nampak DNB ni sebagai satu monopoli. Tentang perkara kedua, tentang pendekatan di mana spektrum diberikan secara boleh dikatakan macam monopoli lah, ya, diberikan secara langsung. Okay, jadi kalau anda tanya saya secara peribadi, anda tanya saya secara jujur, adakah saya rasa DNB ni sebagai satu monopoli? Maka secara umumnya saya akan jawab, ya, dia memang monopoli. Dia monopoli infra 5G. Saya nampak ada kementerian nak buat DNB ni jadi serupa macam TNB. Apa beza dia? Okey, isu dia sekarang ni senang saja. MCMC jual spektrum 5G kepada DNB. DNB pula sewakan infra 5G kepada pihak telco-telco dengan harga akses 20 sen untuk setiap 1 GB. Apa yang telco nak charge kepada customer dia tu pula, itu terpulang pada telco tu sendiri. Apa yang saya nampak yang kebanyakan pihak ni semua nak adalah, dia kata dia nak tukar supaya jadi balik macam dulu. MCMC jual spektrum 5G tu terus kepada pihak telco, kemudian pihak telco charge pengguna yang nak pakai 5G tu. Pihak telco ni dia tak nak pakai infra DNB, dia pun nak buat sendiri. Datuk Zahidi ni pun dia cakap, dia kata DNB kata telco buat 4G tak siap lagi. Telco pula kata 4G mereka tak ada masalah. Mereka dah ready dan boleh support 4G dan 5G sendiri. Jadi saya nak tanya anda semua kan, secara ikhlas kan, anda nampak isu-isu 5G dekat negara kita ni kan, sebenarnya semuanya isu sebab apa? Mari kita sembang sikit tentang beberapa isu lain yang saya dengar tentang 5G sekarang ni kan. Okay, kalau kita duk cakap pasal isu teknikal semua ni kan, antara beberapa isu yang dibangkitkan oleh pihak yang mempertikaikan single wholesale network ni, dia kata kan, kalau hanya DNB saja yang ada infra 5G, maka kalau dibuatnya network DNB tu down, maka seluruh 5G ni akan mati. Saya setuju 100% dengan kenyataan tu. Memang tepat sekali. Sekali DNB tu down, terus seluruh 5G satu Malaysia akan mati. Tapi saya nak tanya balik. Kalau telco sekarang ni ada masalah, macam hari tu kan, ada kes Celcom down punya berapa lama, satu hari tu satu Malaysia dia down. Saya ambil contoh tu kan, awak kalau Celcom down, saya boleh tukar pergi pakai Maxis ke pada waktu tu? Saya kena pergi beli SIM card lain baru boleh pakai Maxis kan? Saya bukan boleh tukar nombor telefon saya pergi ke Maxis daripada Celcom tiba-tiba pada waktu tu secara automatik. Jadi apa beza dia? Jadi kan, sekurang-kurangnya kalau network DNB tu mati, yang mati tu adalah 5G. Kita semua boleh pakai 4G lagi. Coverage 4G ni adalah jauh lagi banyak daripada 5G. Tapi kalau telco yang buat 5G dan network mereka tu ada masalah, maka 5G dan 4G semua mati sekali. Jadi anda rasa yang mana lagi bagus? Lepas tu isu coverage. Ni saya dengar lah isu coverage. Kalau DNB yang buat infra, yang pergi pacak tiang di 5G depan rumah anda semua tu kan, maka semua telco yang bagi servis 5G tu akan ada coverage yang sama pada kawasan tu. Dia bukan macam sekarang. Setengah tempat Maxis okey, setengah tempat wilayah Celcom, setengah tempat orang kuning Digi duduk melepok. Jadi telco ni kan, sekarang ni dia boleh berlawan harga daripada segi keupayaan infra dia. Dia boleh kata, dekat sini network saya bagus, walaupun servis saya mahal, tapi network saya sempoi. Telco lain dekat sini walaupun murah, servis mereka tak best. Jadi kalau anda nak servis yang sempoi, anda tak ada pilihan, anda kena pakai yang servis saya yang elok ni dan bayar lebih sikit. Contohnya lah. Kalau mereka pakai infra DNB, maka dekat situ sepatutnya keupayaan 5G itu adalah sama. Jadi telco-telco ni mereka tak boleh nak lawan daripada segi coverage. Sebab sama semua. Jadi kalau mereka nak lawan kan, dia kena lawan daripada segi servis pula. Siapa yang boleh bagi servis yang lagi elok? Siapa yang boleh bagi pelan yang lagi sempoi? Siapa yang boleh jaga pengguna yang lebih elok? Kalau hampa tak puas hati contohnya dengan Unify kat situ, hampa boleh tukar pergi ke Digi. Network sama aja. Saya lebih suka macam ni, lagi sempoi. Jadi tak adalah masalah sini Maxis okey, Celcom tak ada line apa semua, tak ada masalah. Coverage dapat secara adil. Terpulang kepada kita nak pakai siapa. Cuma isu dekat sini adalah kalau dibuatnya infra DNB tu slow, maka semua telco 5G dekat situ semua slow sekali. Jadi benda-benda macam ni lah yang pihak DNB ni kena jaga elok-elok. Okay, lepas tu saya pun ada terbaca tentang satu laporan oleh pihak GSMA. Okay, kalau anda tak kenal GSMA ni, GSMA ni adalah satu persatuan antarabangsa yang menjaga kepentingan mobile network operator ataupun kita panggil dia MNO ni lah. Dengan kata lain telco ni lah, seluruh dunia. Okey.
GSMA ni dia ada buat satu statement, dia kata pelaksanaan Single Wholesale Network ataupun yang SWN ni, dia punya track record satu dunia adalah tak berapa nak best. Katanya deployment SWN ni fail lah, pelaksanaan dia lambat lah, servis tak bagus lah, macam-macam lagi. Saya setuju 100% dengan kenyataan GSMA tu. Tapi saya nak tanya juga balik kat mereka lah kan. Awak tak ada ke telco yang fail kat satu dunia ni? Tak ada ke telco yang track record tak elok? Tak pernah ada ke telco yang bankrupt, gulung tikar semua? Tak pernah ada ke telco yang tak ada masalah kan? Tapi saya tak boleh nak nafikan input-input yang diberikan oleh GSMA ni memang bagus. Sebab mereka memang pakar dalam bidang melibatkan telco ni. Mai saya cerita lagi sekali pendirian kerajaan terhadap pelaksanaan 5G ni. Kerajaan cakap, dia kata keputusan tentang penggunaan Single Wholesale Network untuk 5G ni akan ditentukan Kabinet selepas menerima maklum balas daripada syarikat telekomunikasi dan pemain industri players. Saya ulang menerima maklum balas daripada syarikat telekomunikasi dan pemain industri. Habis tu maklum balas daripada rakyat macam mana? Tak ada orang nak kisah ke? Nampak sangat tak ada orang kisah kat kita semua kan? Hampa kata 5G ni dibuat untuk rakyat Malaysia. Siapa yang lagi penting sekarang ni? Cuba kat tanya sikit rakyat Malaysia juga. Kita try tanya sekali. Okey, mainlah saya tolong tanya kan. Anda nak telco-telco yang duk bagi 4G dekat anda sekarang ni buat 5G sekali untuk anda ke? Ataupun anda nak suruh pihak lain buat infra 5G tu untuk anda? Okay, cuba jawab. Try komen dekat video ni. Cerita jawapan anda. Okay, tapi macam ni lah. Walau apa sekalipun, saya ataupun kita lah rakyat Malaysia ni, kita akan sokong saja apa yang agenda kerajaan ni. Cuma apa yang saya minta adalah satu je. Tak kisahlah apa pun yang kerajaan nak buat tentang 5G ni. Yang penting, kami semua ni nak dapatkan sambungan internet yang memuaskan. Tak kisahlah pakai fiber ke, pakai 4G ke, pakai 5G ke, tolonglah pastikan kelajuan dan harga tu munasabah. Kerajaan janji untuk nak tingkatkan coverage 4G kepada 100%, dia kata pada tahun 2022. Lepas tu dia kata kelajuan mobile tu sehingga 100 Mbps. Maka tolonglah penuhi janji tu. Okey, pada pendapat peribadi saya lah. Ini pendapat peribadi saya kan. Benda ni senang je. Telco-telco semua fokus kepada penambahbaikan rangkaian 4G dekat seluruh negara ni. Yang 5G ni pula biar syarikat MOF ni selesaikan. Bila buat macam ni, rakyat yang untung. 4G pun jadi elok, 5G pun dapat settle. Lepas tu kan satu lagi kan. Ramai orang duk tanya saya, dia kata, "Bang, pelan telco 5G sekarang macam mana?" Dia kata, "Oh, tiba-tiba 5G akan dapat ke Digi, Celcom, Maxis semua ni?" Okay, saya tolong jawab kat sini. Saya kata, saya minta maaf, saya tak tahu pasal pelan 5G sekarang ni. Yang saya tahu hanya Telekom Malaysia sahaja yang ready nak bagi servis 5G ni. Mereka yang announce saja. Telco lain semua saya tak tahu jadi apa. Mereka semua duduk senyap. Mungkin anda boleh tolong tanya mereka lah. Saya rasa mungkin dia duduk bincang lagi dengan DMB lah kot kan. Okey, apa pun kan, sebenarnya kan, saya harap nanti pada 14 Disember ni, kalau betul launching tu dibuat pada waktu tu, saya minta kan, semua pihak yang terlibat dengan 5G ataupun yang berminat dengan 5G ni mereka ni dijemput dan hadirlah pada waktu tu. 5G ni kan dia adalah satu benda yang besar dan bermanfaat untuk negara kita ni. Jadi jomlah kita buat benda ni berjadi elok-elok sikit. Panjang betul saya duk cakap pasal 5G ni. Okey, tapi saya nak tekankan kat sini, apa yang saya cakap ni hanyalah pendapat peribadi saya sahaja. Lepas tu maklumat yang saya cerita ni adalah berdasarkan maklumat yang saya boleh cari. Maksudnya berita-berita macam tu saja. Benda-benda yang berlaku di sebalik itu ataupun lebih daripada itu, semua saya tak tahu. Jadi disebabkan itu, kalau ada sebarang kesalahan ataupun maklumat yang tak tepat, tak betul ke apa ke, maka saya minta maaf dan saya minta anda tolong perbetulkan saya balik. Okay, dan selain daripada itu, saya nak tekankan juga, saya tidak dibayar oleh mana-mana pihak untuk nak cakap benda-benda ni semua. Saya tak nak kisah pasal isu-isu politik yang melibatkan 5G ni semua. Apa yang saya kisah adalah tentang pelaksanaan teknologi 5G dekat negara kita ni. Saya nak tengok benda ni berjalan. Itu je. Okey, lagi satu. Kalau anda bersetuju dengan saya untuk nak suruh kerajaan percepatkan pelaksanaan 5G ni, lepas tu elokkan rangkaian 4G dekat negara kita ni, maka saya jemput anda untuk sign petition ni.
Petition ni sebenarnya saya dah buat lama dalam video sebelum ni saya dah terangkan. Dah ada dekat 1000 orang dah sign. Tapi kalau ada lagi ramai, alhamdulillah lagi bagus. Okey, kita pun dah sampai kepada penghujung episod kali ni kan. Okey, insyaAllah lepas ni saya akan tunjukkan kepada anda video yang sepatutnya saya tunjukkan dekat anda dulu, iaitu testing yang saya buat tentang rangkaian 5G di makmal 5G DNB tu. Okey, tapi apa pun saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua sebab sudi tonton video ni. Okey, jangan lupa untuk tuliskan pendapat anda pada video ni nanti. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Assalamualaikum.